Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Danke euch. Dalam pelajaran 44-46 kita sudah mempelajari Das Perfekt Teil 1 bis 3. Untuk pelajaran 47 kita akan mempelajari Possessive Artikel im Dativ Teil 1. Na und, los, fangen wir an. Lektion 47 Possessivartikel im Dativ Teil 1 Dalam pelajaran 22, 31, dan 32, kita telah mempelajari posesif artikel im nominatif dan im akusatif. Nah, kalau im nominatif pertanyaannya apa milik siapa? Im akusatif pertanyaannya milik siapa dikenai pekerjaan apa? Maka im datif pertanyaannya milik siapa menerima apa? Sekarang kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nominativfall. Mein Vater ist ein Arzt. Mein Vater arbeitet. Ayah saya adalah seorang dokter. Ayah saya sedang bekerja. Ayah saya dalam kedua kalimat ini menjabat sebagai subjek. Posesif artikel im nominatifnya mein Vater. Selanjutnya kita perhatikan im akusatif. Ich liebe meinen Vater. Ich vermisse meinen Vater. Saya mencintai ayah saya. Saya merindukan ayah saya. Dalam kedua kalimat ini, posesif artikelnya untuk ayah bukan lagi mein, melainkan meinen. Karena ayah saya di dalam kalimat ini sudah menjabat sebagai objek penderita atau akusatif objek. Ayah saya sudah dikenai pekerjaan saya. Nah, sekarang bagaimana perubahannya di dalam kasus datif? Ich helfe meinem Vater. Ich schreibe meinem Vater einen Brief. Saya menolong ayah saya. Saya menulis sebuah surat untuk ayah saya. Dalam kalimat ini, posesif artikelnya berubah menjadi meinem karena ayah saya di sini sudah menjabat sebagai objek penerima atau datif objek. Tabel ini adalah tabel posesif artikel im datif. Yang perlu kita ketahui, yang pertama, siapa pemilik bendanya? Apakah saya, atau kamu, atau dia, dan seterusnya. Yang kedua, gender dari benda yang dimiliki itu. Apakah maskulin, feminin, atau netral. Dan yang ketiga, apakah bendanya tunggal atau jamak. Dari tabel ini kita bisa melihat untuk benda tunggal yang bergender maskulin dan neutral, posesif artikel im datifnya semua sama. Untuk benda plural ada penambahan huruf N pada benda pluralnya. Kita mulai dari saya sebagai pemilik bendanya. Kita perhatikan contoh untuk benda yang dimiliki itu yang bergender maskulin. Ich schicke meinem Vater eine Nachricht. Saya mengirim sebuah berita kepada ayah saya. Vater bergender maskulin, der Vater. Ayah saya di sini menjabat sebagai datif objek atau objek penerima. Maka posesif artikelnya menjadi meinem Vater. Coba kalau kita yang menerima kita kembangkan seperti contoh-contoh berikut. Ich schicke meinem Vater eine Nachricht. Ich schicke meiner Tochter eine Nachricht. Ich schicke meinem Kind eine Nachricht.
Ich schicke meinen Kindern eine Nachricht. Di sini terlihat jelas perbedaan posesif artikelnya ketika saya mengirim pesan itu kepada, ayah saya, putri saya, anak saya, atau anak-anak saya. Kita buat contoh lain. Die Lehrerin hat meinem Kind gute Noten gegeben. Ibu guru itu telah memberikan nilai yang bagus kepada anak saya. Im nominatif mein Kind. Tapi karena dalam kalimat ini anak saya menjabat sebagai objek penerima, maka posesif artikelnya berubah menjadi meinem Kind. Contoh lain, Sie schenken meiner Tochter einen Computer. mereka menghadiahkan sebuah komputer kepada putri saya. Die Tochter, meine Tochter. Tapi karena putri saya dalam kalimat ini menjabat sebagai objek penerima atau datif objek, maka posesif artikelnya menjadi meiner. Meiner Tochter. Contoh berikutnya. Onkel Karl gibt meinen Hunden die Knochen. Paman Karl memberikan tulang-tulang pada anjing-anjing saya. Perhatikan di sini ya. Singularnya der Hund. Pluralnya die Hunde. Posesif artikel im nominatif meine Hunde. Tapi karena dalam kalimat ini anjing-anjing saya menjabat sebagai datif objek atau objek penerima, maka posesif artikelnya berubah menjadi meinen dan bendanya mendapat penambahan n menjadi Hunden. Meinen Hunden. Oke? Sekarang kita lanjutkan ke orang kedua tunggal, kamu, sebagai pemilik bendanya. Ich danke deinem Cousin herzlich. Er hat mir viel geholfen. Saya sangat berterima kasih pada sepupumu laki-laki. Dia sudah banyak membantu saya. Der Cousin, dein Cousin. Tapi karena Cousin di sini menjabat sebagai datif objek, maka posesif artikelnya berubah menjadi deinem. Danken termasuk dari datif verb, ya. Contoh berikutnya. Wir schenken deinem Kind einen Ball. Kami menghadiahkan sebuah bola kepada anakmu. Das Kind, dein Kind. Karena kind dalam kalimat ini menjabat sebagai datif objek, maka posesif artikelnya berubah menjadi deinem. Deinem Kind. Selanjutnya, contoh benda feminin. Das Handy gehört deiner Schwester. Handphone itu kepunyaan saudaramu perempuan. Die Schwester, deine Schwester. Tapi karena Schwester dalam kalimat ini menjabat sebagai datif objek, maka posesif artikelnya berubah menjadi deiner. Kita lanjutkan untuk benda plural. Du sollst deinen Eltern vertrauen. Kamu seharusnya mempercayai orang tuamu. Die Eltern, deine Eltern. Karena Eltern menjabat sebagai objek datif dalam kalimat ini, maka posesif artikelnya menjadi deinen. Dan Eltern tidak mendapatkan penambahan huruf N karena huruf terakhirnya sudah N. Sekarang kita lanjutkan ke orang ketiga tunggal dia yang bergender maskulin dan neutral, R dan S, sebagai pemilik bendanya. Matthias schreibt seinem Großvater einen Brief. Matthias menulis sepucuk surat buat kakeknya. Der Großvater, sein Großvater. Karena Großvater menjabat sebagai datif objek, maka posesif artikelnya menjadi seinem Großvater. Contoh berikutnya. Das Mädchen hat seinem Pferd eine Karotte gegeben.
Gadis kecil itu memberi kudanya sebuah wortel. Das Pferd sein Pferd. Im Dativ menjadi seinem Pferd. Selanjutnya, benda yang dimiliki yang bergender feminin. Das Kind gibt seiner Mutter eine Blume. Anak kecil itu memberi sekuntum bunga pada ibunya. Pemiliknya es, das Kind. Benda yang dimiliki, die Mutter. Possessive artikel im Nominativ, seine Mutter. Tapi karena Mutter menjabat sebagai datif objek, maka possessive artikelnya berubah menjadi seiner Mutter. Herr Müller schickt seinen Kollegen eine E-Mail. Tuan Muller mengirim sebuah email kepada rekan-rekan kerjanya. Die Kollegen, seine Kollegen. Im Dativ menjadi seinen Kollegen. Karena huruf terakhir dari benda pluralnya adalah huruf N, maka tidak ada penambahan huruf N lagi pada benda pluralnya ya. Selanjutnya kita sampai pada orang ketiga tunggal feminin sie sebagai pemilik bendanya. Yang pertama benda maskulin, der Mann atau suami. Ursula schenkt ihrem Mann ein Hemd. Ursula menghadiahkan pada suaminya sebuah kemeja. Im Nominativ ihr Mann, im Dativ ihrem Mann. Artinya suaminya. Suaminya menjabat sebagai objek penerima atau datif objek. Kita lanjutkan, benda yang dimiliki bergender neutral. Sie schenkt ihrem Kind ein Spielzeug. Dia, maksudnya di sini Ursula tadi ya, dia menghadiahkan pada anaknya sebuah mainan. Das Kind, possessive artikel im Nominativ ihr Kind, im Dativ ihrem Kind. Berikutnya, benda yang dimiliki bergender feminin. Sie schenkt ihrer Mutter eine Brille. Dia menghadiahkan pada ibunya sebuah kacamata. Die Mutter, possessive artikel im Nominatifnya ihre Mutter. Tapi saat menjabat sebagai datif objek atau objek penerima, maka possessive artikelnya berubah menjadi ihrer Mutter. Oke? Yang terakhir, kalau benda yang dimiliki itu plural atau lebih dari satu. Sie schenkt ihren Freunden einen Wein. Dia menghadiahkan pada teman-temannya sebotol anggur. Die Freunde, possessive artikel im Nominativ ihre Freunde, im Dativ ihren Freunden. Di sini ada penambahan huruf N ya, karena huruf terakhir dari benda pluralnya bukan N atau S, jadi ada penambahan huruf N. Kalau dalam bahasa Indonesia, semua sama ya, baik saat benda yang dimiliki itu menjabat sebagai subjek atau objek penderita maupun sebagai objek penerima. Suaminya, anaknya, ibunya, teman-temannya, semua menggunakannya. Kalau dalam bahasa Jerman berbeda. Ihr Mann menjadi ihrem Mann. Ihr Kind menjadi ihrem Kind. Ihre Mutter menjadi ihrer Mutter. Ihre Freunde menjadi ihren Freunden. Untuk pemilik bendanya yang plural seperti kami atau kita atau kalian atau Anda dan mereka akan kita bahas dalam video pelajaran 48 nanti ya. Tetap semangat. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.